Tadi anh có bà cỏ gì? Siapa gitu? Enggak, buka balik yo. Hang mau pergi, hang mau buka. Apa dia? Begitu hati jangan mau buka. Dia lock screen lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ceria. Yang berusaha Cikgu Saniah binti Cik Omar, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah. Yang berusaha Cikgu Suryati binti Muhammad, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Ustaz Abdul Razak bin Hassan, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Cikgu Zanurin bin Muhammad Safar, Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang berusaha Barisan Guru Kanan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah, rakan-rakan guru, seterusnya anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Okey, mohon perhatian. Sekali lagi bagi memastikan taklim berjalan lancar pada hari ini, cikgu nak anak-anak murid sila pastikan mod suara dengan mod semasa dinyatakan jangan buka semasa sesi pembentangan sedang berjalan. Alhamdulillah dengan izin dan keredaannya kita dapat bersama dalam suasana norma baharu Google Meet bagi taklimat co-curriculum tingkatan 1 serta murid baharu Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah bagi sesi persekolahan tahun 2021. Selamat datang kami ucapkan dan tahniah kerana anda telah menjadi sebahagian daripada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah. Okay, meneruskan majlis, Cikgu tanpa melengahkan masa mempersilakan dengan segala hormatnya Cikgu Saniah binti Cik Omar, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah untuk menyampaikan kata aluan. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Syazwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang berusaha Penolong Kanan Pentadbiran Puan Suryati, Penolong Kanan HEM Ustaz Abdul Razak, Penolong Kanan Co-Curriculum Cikgu Zanurin, pengacara Cikgu Syazwani, semua AJK, guru AJK jawatankuasa Co-Curriculum dan murid-murid yang disayangi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Cikgu Zainurin, saya nak buat presentation. Can you please stop presenting? Okay, thank you. Okey, murid-murid sekalian, nama cikgu adalah Cikgu Saniah binti Cik Omar, Tuan Pengetua SMK Sultan Badli Shah. Okey, belum terlambat lagi untuk cikgu mengucapkan selamat datang ke SMK Sultan Badli Shah, selamat tahun baru dan selamat kembali ke sekolah. Penyertaan murid-murid di dalam bidang co-curriculum adalah sangat penting kerana ia akan membantu membentuk jati diri murid-murid ke arah kemenjadian murid yang menyeluruh, baik dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Yang penting sekali adalah dalam membentuk kepimpinan murid. Di SMK Sultan Badli Shah, kita mempunyai satu aspirasi. Okey, aspirasi ini adalah berbunyi begini. A legacy par excellence. Dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu bermaksud SMK Sultan Badli Shah adalah satu legasi yang tiada taranya. Maksud tiada taranya adalah maksud yang unggul. Okay, so kita mengharapkan semua murid-murid SMK Sultan Badli Shah, baik daripada murid tingkatan 1 sehingga murid tingkatan 5. Yang berada bersama kita pada hari ini adalah semua murid tingkatan 1 dan mana-mana murid daripada tingkatan 2 hingga tingkatan 5 yang baru menjejakkan kaki ke SMK Sultan Badli Shah. So, semua murid SMK Sultan Badli Shah mesti memahami aspirasi sekolah ini, iaitu a legacy par excellence. Bermaksud kita mengharapkan semua murid-murid kita akan menghasilkan satu legasi yang sangat terunggul untuk sekolah.
ini adalah tanggungjawab murid-murid semua bermula pada murid-murid tingkatan 1 sehingga murid-murid tingkatan 5. Okey, di dalam kita menghasilkan generasi legacy par excellence, kita mengharapkan murid-murid SMK Sultan Badli-Shah akan menerajui kecemerlangan dalam bidang 5A. Okey, 5 ini bermaksud akademik, agama, akhlak, aktif, antarabangsa. Bermaksud murid-murid SMK Sultan Badli-Shah should be excellence dalam bidang akademik, okey, dalam bidang agama, dalam bidang akhlak, baik budi pekertinya, dan juga aktif dalam bidang co-curriculum di peringkat antarabangsa. Dan di sinilah di SMK Sultan Badli-Shah lah lahirnya pemimpin masa hadapan. Maka harapan kami berdasarkan aspirasi SMK Sultan Badli-Shah ini bermula pada gerakan co-curriculum, kami mengharapkan semua murid-murid berjaya mencapai aspirasi SMK Sultan Badli-Shah, a legacy par excellence. Jadi harapan saya daripada hari ini, daripada taklimat yang dilakukan oleh jawatankuasa co-curriculum, murid-murid mampu mengambil bahagian dalam semua aktiviti co-curriculum yang dirancang oleh pihak sekolah. Kita telah merancang pelbagai aktiviti, baik di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa untuk membantu semua murid-murid kita mencapai kecemerlangan di dalam PAJSK. Sebab itu, cikgu mengharapkan semua murid boleh mengambil bahagian dan mendaftarkan diri dalam unit-unit co-curriculum yang akan diberi penerangan sebentar lagi. Semoga kita semua akan mencapai kejayaan cemerlang pada tahun 2021. Sekian ucapan aluan saya. Terima kasih. Kembali kepada pengacara majlis. Dipersilakan Cikgu Syazwani. Mungkin Cikgu Syazwani menghadapi masalah teknikal. Majlis mengucapkan Ada? terima kasih Okey, kepada okey. Cikgu Saniah binti Cik Omar di atas ucapan sebentar tadi. Okey, majlis mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Saniah binti Cik Omar, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli-Shah di atas ucapan sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, okay, terima kasih kepada Cikgu Saniah binti Cik Omar di atas ucapan sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, sesi taklimat kita pada petang ini terbahagi kepada 3 slot. Dengar tak? Dengar. Dengar. Dengar tak? Dengar cikgu, dengar. Kamilah. Dengar cikgu. Screen. Dengar cikgu, dengar. Okey, semua Slot sesi 1 nampak tak? pada petang ini terbahagi Nampak tak? mana-mana murid yang ingin bertanyakan soalan boleh menaik soalan tersebut di ruangan chat. Di akhir slot, ahli penilai akan memilih beberapa soalan untuk dijawab. Dan sekiranya masa tidak mengizinkan, jangan risau, ahli panel akan menjawab sebelum pertanyaan tersebut dan seterusnya akan dikongsi dalam grup tingkatan 1. Okey, mohon perhatian sekali lagi bagi memastikan kelancaran taklimat kita pada petang ini. Diminta murid-murid untuk tidak mengaktifkan mode suara bagi memastikan kelancaran sesi taklimat kita pada petang ini. Okey? Okey, meneruskan kelangsungan acara, bagi slot pertama, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Zanurin bin Mustafa, penolong kanan co-curriculum untuk menyampaikan taklimat tentang co-curriculum di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli-Shah. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Syazwani. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Tuan Pengetua Puan Saniah binti Cik Omar
Penolong kanan pentadbiran Puan Suryati binti Muhammad, penolong kanan hal ehwal murid Ustaz Abdul Razak bin Hassan, dan juga barisan pasukan atau jawatan kuasa co-curriculum Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang khas buat semua anak-anak tingkatan 1 2021 dan juga jika ada anak-anak tingkatan 2, 3, 4 dan 5 murid baharu yang baru masuk ke SMK Sultan Badli Shah. Jadi saya akan teruskan dengan memperkenalkan jawatan kuasa pengurusan co-curriculum bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah. Jawatan kuasa pengurusan co-curriculum ini dipengerusikan oleh Tuan Pengetua sendiri, Puan Saniah binti Cik Omar. Saya selaku timbalan pengurusi dan terdapat 2 orang naib pengurusi iaitu penolong kanan pentadbiran dan juga penolong kanan hal ehwal murid. Manakala semua guru kanan adalah dilantik sebagai penyelia. Jadi apabila anak-anak nanti dapat berpeluang kembali ke sekolah akan berjumpalah dengan semua barisan pentadbir SMK Sultan Badli Shah ini, insya-Allah. Seterusnya, ini adalah pasukan atau tim co-curriculum yang amat penting, yang selalu membantu, yang selalu memberi komitmen yang terbaik bagi melancarkan semua perancangan aktiviti co-curriculum di SMK Sultan Badli Shah. Sebentar lagi anak-anak sekalian akan berjumpa, akan dapat melihat Puan Kamila binti Mahali selaku setiausaha co-curriculum. Talimat seterusnya akan disampaikan oleh Puan Kamila. Di samping itu kita juga mempunyai guru-guru lain yang menyumbang kepada tim atau pasukan co-curriculum ini. Seperti Puan Marni, Puan Nurul Intan, Encik Muhammad Hasni yang juga akan membuat pembentangan nanti. Di samping itu terdapat guru-guru lain, Cikgu Haizana, Cikgu Syazwani yang menjadi pengacara majlis tadi, Cik Bahagia dan Cikgu Nur El Hidayah yang merupakan host bagi taklimat kita petang ini. Seterusnya untuk sukan, setiausaha sukan di SMK Sultan Badli Shah adalah Cikgu Muhammad Hafiz dan dibantu oleh Cikgu Sabirin, Cikgu Sanusi serta Cikgu Khalili. Jangan bimbang apabila kita dapat bersemuka, anak-anak semua akan dapat berjumpa dengan semua cikgu yang hebat-hebat ini. Jadi pada petang ini yang lebih penting, saya akan memaklumkan tentang unit-unit co-curriculum yang terdapat di SMK Sultan Badli Shah. Okey. Yang pertama adalah persatuan kelab akademik. Okey, kita bahagi kepada 2, persatuan dan kelab akademik serta persatuan dan kelab bukan akademik. Bagi persatuan dan kelab akademik, anak-anak sekalian, kita mempunyai 9. Okey, 9. Seperti tertera dalam slide di skrin, Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Inggeris, Persatuan Agama Islam, Bahasa Cina, Bahasa Tamil. Yang pertama sehingga ke-5 saya rasa anak-anak dah biasa. Di sekolah rendah pun memang ada. Tetapi bagi persatuan yang ke-6 iaitu Persatuan Bahasa Jepun, ini satu kelainan. Okey, tidak terdapat di semua sekolah. Jadi jika anak-anak berminat untuk mempelajari bahasa Jepun, nanti boleh join. Daftarlah diri untuk sertai Persatuan Bahasa Jepun ini. Ianya pasti suatu persatuan yang menarik. Yang ke-7 adalah Persatuan Geografi dan Alam Sekitar.
Yang ke-8 Persatuan Sejarah dan Rukun Negara. Yang ke-9 Kelab STEM, Reka Cipta dan Inovasi. Untuk makluman anak-anak sekalian, Kelab STEM, Reka Cipta dan Inovasi ini menggabungkan beberapa subjek, beberapa mata pelajaran seperti matematik, sains, dan juga bagi menengah atas, fizik, kimia, biologi dan sebagainya. Semuanya digabungkan di bawah satu kelab yang kita namakan Kelab STEM, Reka Cipta dan Inovasi. Jadi ini adalah 9 persatuan dan kelab akademik yang kita tawarkan di SMK Sultan Badlishah. Anak-anak jangan risau kerana kami akan kongsikan apa info yang kami kongsikan petang ini. Kami akan juga beri soft copy kepada semua murid supaya anak-anak sekalian boleh rujuk nanti. So jangan bimbang. Saya teruskan dengan persatuan kelab bukan akademik yang berbentuk hobi, rekreasi, perkhidmatan. Kita tawarkan 8 jenis kelab persatuan yang bukan akademik. Yang pertama, persatuan usahawan muda. Jadi jika anak-anak berminat dengan bisnes, dengan perniagaan, boleh sertai nanti. Yang kedua, kita juga ada kelab e-sports dan Brigade Bestari. Ini lebih kepada sesiapa yang mempunyai minat mendalam terhadap komputer. Seterusnya, kebudayaan, pelancongan dan UNESCO. Keempat, robotik. Ya, kelab robotik juga satu kelab yang sememangnya menarik. Yang kelima, doktor muda. Saya yakin, saya pasti ada dalam kalangan anak-anak yang bercita-cita hendak menjadi seorang doktor. Jadi saya galakkan dari muda, asahlah bakat, asahlah ilmu pengetahuan dan join, masuk, sertai kelab doktor muda. Seperti semua sekolah, SMK Sultan Badlishah juga mempunyai koperasi. Jadi kita juga ada kelab pengguna dan koperasi sekolah. Seterusnya kelab kejaya dan bimbingan kaunseling. Dan yang terakhir bagi persatuan dan kelab bukan akademik, kita ada kelab pencegahan jenayah dan anti dadah. Alright, saya sambung. Bagi badan beruniform, kita ada 9. SMK Sultan Badlishah menawarkan 9 unit badan beruniform. Yang pertama, Corps Cadet Police. Yang kedua, lain daripada kebiasaan anak-anak sekalian, iaitu pasukan Cadet JPJ. Tak semua sekolah di daerah Kulim Bandar Baru ini mempunyai pasukan Cadet JPJ. Jadi saya galakkan anak-anak sekalian sertai kerana ia adalah satu kelab yang tak semua murid di dalam daerah dan juga di negeri Kedah ini boleh sertai. Kerana ianya hanya wujud di sekolah-sekolah terpilih sahaja. Yang ketiga adalah pasukan bomba dan penyelamat Malaysia, diikuti oleh pergerakan pengakap biasa, pandu putri, putri Islam, seperti di sekolah rendah ada, St. John's yang ke-7, ke-8 kadet remaja sekolah dan yang ke-9. Ini satu lagi kelainan, ini satu lagi keistimewaan, iaitu badan beruniform pancaragam. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang dah pernah melihat persembahan yang dibuat oleh pasukan beruniform pancaragam SMK Sultan Badlishah. Pastinya satu unit yang amat menarik. Namun ingin saya beri beberapa info tentang badan beruniform pancaragam ini. Keutamaan anak-anak sekalian diberikan kepada pastinya
murid-murid yang boleh bermain alat muzik. Dan kita ada secara umumnya dua jenis alat muzik. Yang pertama blowing instrument atau yang kita perlu tiup seperti trumpet, tuba, trombone. Jadi jika anak-anak pernah atau mempunyai kebolehan untuk bermain alat muzik, kita amat alu-alukan. Dan secara umum jenis atau peralatan alat muzik yang kedua adalah yang non-blowing. Contohnya drum, cymbal, yang tidak memerlukan untuk anak-anak untuk meniup alat muzik tersebut. Seterusnya komitmen, komitmen latihan di bawah Badan Beruniform Pancaragam juga amat penting. Semestinya lah practice makes perfect. Untuk semua ahli Badan Beruniform Pancaragam dapat bermain muzik dengan baik perlu latihan. Jadi latihan akan diadakan kemungkinan besar apabila boleh bersemuka. Kalau ikut yang sebelum-sebelum pandemik ini, latihan bagi menengah atas 2 kali seminggu, bagi menengah rendah sekali seminggu. Di sekolah ini, saya juga catat di situ, kita tidak ada badan beruniform bagi seni mempertahankan diri seperti silat, karate, taekwondo. Namun ini bukan bermaksud anak-anak tak boleh mewakili sekolah ke pertandingan-pertandingan tersebut. Jika anak-anak memang sudah cemerlang dari sekolah rendah lagi, telah cemerlang dalam aktiviti silat, karate dan juga taekwondo, pihak sekolah amat mengalukan. Teruskan mengambil bahagian, teruskan mewakili sekolah ke pertandingan peringkat daerah, negeri, kebangsaan ataupun antarabangsa. Anak-anak boleh lihat gambar yang dikongsi. Kalau dilihat, ini adalah uniform bagi unit atau badan beruniform kadet remaja sekolah. Apabila datang ke sekolah nanti, apabila kita semua dibenarkan bersemuka atau boleh adakan sesi pembelajaran secara bersemuka, anak-anak akan lihat ini adalah uniform yang dipakai oleh abang-abang, kakak-kakak senior. Yang lelaki baju biru cerah dan yang perempuan baju KRS yang berwarna biru pula. Saya nak sebut hijau, saya sebut biru. Hijau muda, dan yang perempuan berwarna hijau tua. Itu yang baju yang akan dilihat dipakai oleh abang-abang kakak senior. Tetapi bagi anda semua, anak-anak tingkatan 1 2021, seperti yang dilihat dalam gambar, lelaki dan perempuan akan memakai baju uniform KRS yang berwarna hijau gelap. Apabila anak-anak ke kedai, mereka tahulah memang semua kedai menjual pakaian yang sama. Seterusnya adalah penerangan tentang kelab sukan permainan. Di SMK Sultan Badlishah, kita ada 13 kelab sukan permainan seperti yang tertera. Maaf saya batuk sikit.
Yang pertama, kelab bola sepak. Untuk makluman semua, kita hanya buka kepada murid lelaki sahaja. Okey. Sebab selepas ini akan ada taklimat pendaftaran secara online, secara atas talian. Okey, jadi pastikan murid perempuan tidak tersilap mendaftar kelab bola sepak. Dan samalah dengan perkara kedua nanti, kelab bola jaring hanya untuk murid perempuan. Okey, ini pernah berlaku, tersilap daftar. Tapi anak-anak sekalian, bagi kelab yang lain-lain, yang ketiga sehinggalah yang ke-13 terbuka untuk lelaki dan juga perempuan. Kita ada bola baling, bola tampar, bola keranjang, badminton, hoki, catur, tenis, rugby, kriket, pingpong, okey, petang dan juga bowling. Jadi pilihlah mengikut minat masing-masing. Namun dinyatakan di situ juga, okey, di sini di SMK Sultan Badlishah kita tidak ada kelab renang, kelab memanah ataupun kelab golf. Okey, kerana kita telah mempunyai banyak kelab, 13 kelab. Namun jika anak-anak pernah mewakili daerah Kulim Bandar Baharu atau negeri Kedah ke pertandingan tersebut, renang, memanah, golf, okey, semasa di sekolah rendah, mohon maklumkan kepada saya, kepada guru-guru. Kalau tak sempat berjumpa dengan saya, mohon maklumkan kepada mana-mana guru. Okey, jika anda adalah Johan Memanah Negeri Kedah tahun sudah, contohnya, pastikan maklumat itu disampaikan, dikongsikan dengan sama ada saya atau mana-mana guru. Dan dalam bidang sukan, untuk makluman semua, SMK Sultan Badlishah mempunyai dua kebitaraan. Yang pertama, akademik adalah Bahasa Melayu. Dan dalam bidang sukan, permainan badminton telah dipilih. Jadi perkara yang sama anak-anak sekalian, jika semasa sekolah rendah anda pernah mewakili daerah atau negeri, daerah Kulim Bandar Baharu atau negeri Kedah, atau mungkin anda murid baharu, tingkatan 2 atau tingkatan 3 murid baharu yang di negeri lama anda, contohnya negeri lama adalah Perak, anda pernah mewakili negeri Perak dalam kejohanan badminton, saya mohon tampilkan diri anda, maklumkan kepada saya atau mana-mana guru yang anda akan sertai pasukan badminton SMK Sultan Badlishah. Okey, kerana pasukan badminton SMK Sultan Badlishah, untuk makluman semua, sememangnya adalah pasukan badminton yang terbaik, okey, bagi sekolah menengah di daerah Kulim Bandar Baharu dan juga antara yang ternama di negeri Kedah ini. Jadi secara ringkasnya, okey, perkara yang pertama saya baru saja sebut, mohon kerjasama, maklumkan, tidak perlu malu, tidak perlu takut. Okey, maklumkan bahawa anda pernah berjaya, pernah cemerlang dalam aktiviti sukan, permainan dan juga pertandingan-pertandingan co-curriculum yang lain. Okey, kerana kami guru-guru di SMK Sultan Badlishah amat berharap akan dapat terus menggilap potensi anda supaya anak-anak sekalian lebih cemerlang. Okey, perkara yang kedua yang ingin saya sampaikan, okey, sebelum saya tamatkan sesi saya, slot saya, okey, satu pengingatan, pilihlah unit co-curriculum yang anda minati, okey, elak daripada dipengaruhi oleh rakan-rakan anda. Okey, sebab ini biasa berlaku, anda join atau sertai sesuatu kelab, sesuatu persatuan kerana minat orang lain. Anda kurang minat tapi semata-mata mengikut kawan.
Yang ketiga, setiap unit mempunyai kota atau mempunyai had. Okey. Bersedialah terima kenyataan sekiranya anda tidak dapat unit yang anda hajati. Okey, sebab Cikgu Hasni selaku penyelaras data penyelaras pendaftaran nanti akan maklumkan dengan lebih detail, okey, apakah hadnya, apakah kotanya. Yang pasti kita tidak mampu nak terima semua murid, katalah 50 murid berminat untuk sertai kelab badminton. Kita tak mampu nak terima semua sebab ianya ada kota. Okey, yang keempat, saya sarankan anak-anak sekalian belajarlah perkara baru di unit co-curriculum yang baharu. Contohnya macam persatuan bahasa Jepun tadilah. Tidak ada di mana-mana. Itu satu unit co yang baru. Ambil peluang, belajarlah. Contoh yang lagi satu adalah kadet JPJ. Itu pun benda baharu. Ambillah peluang, rebutlah peluang untuk belajar perkara baru di unit koko yang baharu. Seperti pepatah tak kenal maka tak cinta. Jadi berilah peluang kepada diri anda untuk kenali dan sertai unit baharu tersebut. Okey, seterusnya penyertaan anda dalam aktiviti co-curriculum bukan sahaja terhad kepada unit yang anda sertai sahaja. Okey, yang saya maksudkan di sini anak-anak, contohnya sekiranya anda berminat untuk sertai kelab STEM tadi, kelab inovasi tadi, tapi dah penuh, tak boleh masuk, tak boleh sertai. Jangan bimbang, itu bukan bermaksud anda tak boleh sertai mana-mana pertandingan inovasi. Anda tetap boleh sertai pertandingan inovasi. Malah kita amat menggalakkan semua sertai pertandingan inovasi walaupun anda bukan ahli kelab inovasi. Dan yang terakhir daripada saya pada petang ini, buat masa ini, jika anda mempunyai sebarang isu yang serius, saya ulang, isu yang sangat-sangat berat, sangat-sangat besar, mohon jangan risau. Boleh hubungi guru kelas anda, sebab anda selalu berinteraksi dengan guru kelas anda. InsyaAllah guru kelas anda akan berkongsi masalah serius anda itu dengan saya dan kita akan cuba atasi bersama-sama. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Cikgu Syazwani untuk slot seterusnya. Majlis merakamkan. Saya dimaklumkan bahawa Cikgu Syazwani ada masalah teknikal, talian internet kurang baik, agak buruk di tempatnya. Jadi saya serahkan majlis kepada Cikgu Nur El Hidayah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan slot yang kedua. Dengan itu dijemput Cikgu Kamila binti Mahali, Setiausaha Co-Curriculum, dan Cikgu Marni binti Yusof, penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan PAHK dan Pensidikan, untuk menyampaikan taklimat berkenaan formula PAHK cemerlang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua murid-murid. Boleh dengar suara saya tak? Kalau boleh dengar, tolong type dalam chat number 1. Everybody chat. Boleh? Okay, good. Right. Alright, terima kasih. Okay. Now, anak-anak semua dan waris yang dihormati,
Baik, cikgu akan sampaikan kepada semua berkenaan formula seperti tajuk tu, boleh nampak di skrin ya, formula PAJSK cemerlang. Alright, next. Okay, bila kita sebut perkataan cemerlang tu, of course dalam kepala kita, kita target A, B tu nombor 2, betul tak? So ini adalah antara perkara-perkara yang kita perlu ingat, markah grade yang perlu diingati sepanjang kita menjalankan aktiviti co-curriculum di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah. A, B, C, D dan E, semua ni memberi maksud yang sangat penting. Okay, sekiranya kamu memang aktif, tak ada masalah, okay, kamu definitely akan dapat markah A. Jadi markah A di situ tertulis di dalam buku PAJSK nanti, based on apa yang kamu, program apa yang kamu sertai, pertandingan apa yang kamu sertai, okay, kamu akan boleh dapat A. Untuk segala aktiviti yang kamu sertai dalam badan beruniform, kelab satuan ataupun sukan permainan. Okey, markah A kalau kita tengok situ julatnya adalah 80 hingga 100, B 60 hingga 79, C 40 hingga 59, D 20 hingga 39 dan E 19 ke bawah. Okey, untuk pengetahuan masing-masing, penggradan PAJSK ni adalah based on CGPA, accumulated kita buat perbandingan 2 tahun dan kita akan bahagi 2 dan dapatlah kita punya CGPA. Tapi kamu sebab kamu baru masuk iaitu tingkatan 1, kamu kena boleh imagine dalam kepala, kamu tidak akan diambil tahun lepas, kamu darjah 6 habis dah. Jadi tahun ini adalah tahun pertama kamu masuk sekolah dan melakukan aktiviti co-curriculum dan tahun ini kamu punya markah itu adalah markah kamu. Okey, kalau kamu dapat 80, 80 lah dia. Untuk tahun depan, 80 tahun ini tambah dengan yang markah tahun depan punya. Bahagi dengan 2. Itu adalah CGPA. Dia macam university ways of calculating lah. Okey, tak apa, kamu akan terbiasa dengan PAJSK ni sepanjang kamu berada di Badli Shah. Itu adalah perkara penting yang kami unit KOKO perlu tanamkan dalam diri kamu. Okey, seterusnya. Baik, ini adalah huraian grade yang kamu boleh apply, boleh ingat di dalam PAJSK. Boleh baca lah ya. Kita ada cemerlang, kalau A kamu skor, kamu akan dapat cemerlang. B, kepujian. Kamu boleh tengok dia punya kriteria atau pernyataan dia. Untuk kepujian, tahniah, anda bukan seorang yang aktif, committed dan menunjukkan minat yang memuaskan dalam aktiviti. Okey, boleh memberi penumpuan. Second best lah ni. Okey, boleh tengok C. Alright, next. Okey, kita dapat D pun ada juga. Okey, itu kurang memuaskan. E, tidak memuaskan. Dan TL, iaitu tidak laksana aktiviti. Okey, yang ini tak pernah berlaku lagi di Badli Shah. Dan untuk pengetahuan kamu, nama Badli Shah memang top lah. Okey, tetapi kamu adalah murid yang akan menghidupkan top tu. Okey, sekiranya kamu tidak beraktiviti, jika kamu tidak beraktiviti, maka kamu boleh duduk dekat E tu. Okey, kamu okey, macam sekarang ni kita dah war-warkan di dalam Badli Shah News, okey, dalam kelas group untuk segala pertandingan yang boleh kamu sertai. Sekiranya kamu tidak mengambil, kamu tengok sambil lewa dan tak mau menyertai disebabkan kamu belajar dari rumah, jadi kamu yang rugi. Jadi kemungkinan besar kamu boleh duduk di E. Okey, sekiranya tidak beraktiviti dalam co-curriculum, kamu cuma pay attention on academic sahaja, iaitu belajar. Dan kamu tidak kisah atas co-curriculum tu, D, E dan kemungkinan TL, cipta rekod, boleh berlaku di Badli Shah.
Apa akan berlaku seterusnya selepas ini? Sekiranya kamu dapat D dan E semasa awal ni lagi, untuk kamu naik di tingkatan 2 nanti, markah kamu pun akan rendah. Kamu akan markah rendah lah. Okay? Alright. Saya rasa kamu boleh faham kot, ya. Sekiranya ada soalan, kamu boleh tanya di dalam chatpan tu dan cikgu-cikgu akan jawab towards the end of the meet. Okay, ya? Alright, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Okay, saya serahkan kepada Cikgu Marni. Sini. Di sini. Di sini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak okey. Okey, cikgu akan sambung okey dengan dengan latar belakang PAJSK. Okey, seperti yang sedia maklum tadi oleh Puan Kamila dan juga PKCO tentang grade markah PAJSK. Cikgu akan tunjukkan latar belakang bagi PAJSK yang telah diputuskan dalam mesyuarat jemaah menteri pada 4 Mei 2005 yang mana mewajibkan penyertaan setiap murid dalam aktiviti berikutlah yang disebutkan oleh PKCO iaitu pasukan pakaian seragam ataupun badan beruniform, kelab persatuan dan juga sukan dan permainan. Ini 3 unit yang utama di dalam core curriculum yang mana ia termasuk dalam PAJSK. Yang kedua adalah syarat merit 10% markah core curriculum PAJSK bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam iaitu IPTA dan juga matrikulasi lah. Jadi di mana di dalam sijil PAJSK kamu kamu akan dapati adanya 10% markah core curriculum untuk membolehkan kamu memasuki mana-mana institusi pengajian tinggi awam ataupun matrikulasi. Selain itu yang ketiga adalah markah yang terkumpul daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 secara CGPA dan juga GPA bagi setiap tingkatan. Bermaksud bagi setiap tingkatan, contohnya kamu tingkatan 1, markah dikira secara GPA, manakala bila kamu masuk ke tingkatan seterusnya iaitu daripada kepada tingkatan 2, markah akan dikira mengikut GPA dan kumpulkan secara CGPA sehinggalah kamu tingkatan 5. Dan yang keempat, semua penyertaan ataupun penglibatan perlu direkodkan dalam buku PAJSK sekolah. Bermakna setiap penyertaan dan juga pertandingan yang kamu sertai di sekolah menengah perlu direkodkan dan juga dinyatakan secara bertulis dalam buku PAJSK sekolah yang mana kalau kamu boleh cari sekarang di dalam senarai buku teks ataupun dalam beg buku teks SPDT koperasi. Kamu boleh pergi tengok sekarang ada buku PAJSK yang kamu beli dengan harga RM4. Kamu akan rekodkan semua penyertaan dan juga penglibatan kamu dalam buku PAJSK dan perlu menyertakan bersama dengan evidence iaitu sijil pencapaian ataupun penyertaan bagi pertandingan-pertandingan tersebutlah. Format PAJSK di dalam PAJSK ia terbahagi kepada 3 komponen. Yang pertama ialah segak. Segak dilaksanakan di dalam subjek PJK, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ini akan diterangkan dengan lebih lanjut apabila kamu menyertai subjek ataupun kamu belajar dalam subjek PJK nantilah ya. Di sini cikgu akan terangkan untuk komponen yang kedua iaitu core curriculum. Iaitu daripada segi sukan permainan, unit sukan permainan, kelab persatuan dan juga badan beruniform. Dan komponen yang ketiga ialah extra curriculum. Itu adalah 3 komponen bagi PAJSK.
kalau kamu boleh tengok di sini, bagaimana pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum atau kita panggil PAJSK ini dinilai. Yang pertama tadi cikgu dah sebutkan SEGAK dan BMI iaitu dalam subjek PJK, pendidikan jasmani dan kesihatan lah ya. Ini untuk pentaksiran ini kamu akan dapat sijil yang lain, sijil SEGAK kita panggil. Manakala untuk komponen co-curriculum PAJSK terbahagi kepada 3 iaitu sukan permainan yang cikgu telah sebutkan tadi. Unit yang kedua kelab persatuan dan yang ketiga adalah unit badan beruniform. Dan lagi satu di dalam komponen PAJSK juga, komponen yang ketiga iaitu extra curriculum. Jadi 2 komponen ini, co-curriculum dan juga extra curriculum menjadi asas kepada 10% markah pentaksiran untuk kemasukan ke IPTA. Jadi kamu kena sedar ya 10% ini sangat penting dalam melengkapkan pencapaian akademik kamu. Contohnya bila kamu dapat straight A dalam SPM 9A contohnya, CJ PAJSK di bidang co-curriculum dan extra curriculum ini akan dinilai dalam bentuk grade lah. Itu cikgu akan terangkan sebentar lagi. Kamu boleh tengok di sini dalam slide ini ya. Slide seterusnya. Yang ni bagaimana pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum ini dinilai ataupun diberi pemarkahan. Contoh tadi cikgu kata SEGAK ini kamu akan dapat sijil yang asing dalam bentuk pelaporan. Kenapa perlu? Yang ni akan diterangkan oleh dalam subjek nanti, tetapi cikgu berikan kamu info tentang pelaporan SEGAK ini sekiranya kamu untuk menunjukkan kamu sama ada kamu fit maksudnya sihat ya, itu daripada segi SEGAK lah ya, sihat ya. Minta maaf cikgu. Tapi cikgu nak terangkan tentang co-curriculum, co-curriculum dan extra curriculum dalam pemarkahan PAJSK ya. Dalam setiap unit ini terdapat 110 markah. Kalau kamu tengok dalam slide ini, bagi unit sukan permainan terdapat 110 markah. Unit kelab persatuan 110 markah, badan beruniform 110 markah, extra curriculum akan ditambah sebanyak 10 markah. Ini adalah aspek pemarkahan bagi setiap unit dalam co-curriculum. Slide seterusnya, bagaimana pengiraan markah PAJSK yang kamu akan dapat nanti. Sebab nanti akan ada yang bertanya kepada cikgu, cikgu saya dah aktif sukan, bagaimana nak kira markah? Kamu boleh tengok slide ini bagaimana pelaporan markah dikira ya. Cikgu kata bukan daripada SEGAK ini daripada segi pelaporan PAJSK yang merangkumi komponen co-curriculum dan juga extra curriculum. Untuk bahagian co-curriculum yang cikgu sebutkan tadi terbahagi kepada 3 unit. Kamu perlu mencapai markah. Contohnya yang pertama, sukan permainan setelah dinilai pada hujung tahun nanti di akhir tahun tingkatan 1, kamu mendapat 87 markah. Cuba kamu tengok betul-betul pada slide. 87 markah daripada 110 markah unit sukan permainan. Manakala di kelab persatuan kamu mendapat 90 daripada 110. Badan beruniform pula kamu mendapat markah 68 markah daripada 110. Jelas tak? Kamu akan tengok di situ. Cara nak mengira markah. 87 bahagi dengan 110 darab 100, markah kamu adalah 79 sahaja. 79% sahaja bagi unit sukan permainan. Bermaksud di sukan permainan kamu dapat B. Jelas tak? Sebab ini adalah dikira secara auto di dalam sistem. Bukan cikgu yang kira-kira. Jadi tak ada masalah lah, sistem yang akan kira secara automatik. Manakala tadi di unit kelab persatuan, setelah kamu aktif sepanjang tahun ni kamu dapat 90 markah, ditukar ke bentuk peratusan, kamu mendapat 81.8 markah. Jadi kamu dapat apa? Dapat A, betul tak? So kamu dapat, kena pasti dah. Satu, sukan permainan kamu dapat B, kelab persatuan kamu dapat A. Manakala badan beruniform kamu agak
rendah sedikit iaitu 68 markah daripada 110. Kamu hanya mendapat 61.8%. Okey, masih B. Okey, kita panggil ini adalah lower B lah ataupun markah B rendah. Okey? Okey. Jadi, sistem akan membuat pengiraan. Cuba tengok di kotak yang hujung sekali. Okey, 79%, 81.8%, 61.8%. Nampak tak tiga itu? Okey, sistem akan pilih dua markah yang tertinggi dan terkumpul dibahagikan dua dan markah puratanya ini. Okey, faham tak ni? Dia akan pilih yang tertinggi saja. Kamu ada 79, 81 dan 61. Okey, jelas tak? Okey, so dia akan pilih yang mana? 79 dan 81. Sistem akan pilih 79 dan 81. Dia akan pilih markah kamu yang tertinggi. Okey, untuk dibahagikan dua dan markah puratanya. Okey, contoh kamu dapat markah purata tadi adalah 80.4, betul tak? 79 tambah 81 dapat 80.4. Kamu tengok di bawah tu, nampak? Jelas? Okey, 80.4 ditambah dengan ekstrakurikulam. Okey, iaitu 8 markah. Okey, cikgu datang mana 8 markah ni? Cuba tengok pula di bahagian ekstrakurikulam, kotak yang terakhir di bawah ini, kamu tengok. Okey, 8 markah ini mungkin daripada setiap bahagian tu ada dia punya skor markahnya. Kamu dapat 8 markah, contohnya kamu menjadi pengawas pusat sumber. Okey, pengawas pusat sumber kalau dapat 6 markah sajalah ditambah. Okey, kalau contoh 80.4 tambah 6 jadi 86.4. Sekiranya di bahagian ekstrakurikular markah kamu yang paling tinggi adalah 3. Okey. Okey. 3 akan menjadi 83.4. Okey. Di peringkat kamu tingkatan 1, cikgu galakkan kamu untuk mendapatkan jawatan. Okey. Sebab kamu tak boleh jadi tak boleh mendapat jadi pengawas lagi. Pengawas pusat sumber pun belum lagi. Jadi cikgu nasihatkan semua untuk mendapatkan jawatan daripada guru kelas sebagai ketua kelas sebanyak 5 markah tak salah cikgu untuk ekstrakurikular ataupun penolong ketua kelas sebanyak 3 markah. Okey, yang lain macam mana cikgu? Yang lain dah semua orang jadi ketua kelas, semua dah jadi penolong, macam mana? Okey, yang lain tolong minta guru kelas kamu memberi kamu jawatan ahli jawatan kuasa kelas. Okey, ahli jawatan kuasa kelas. Apa dia? AJK kelas. Cikgu type di sini AJK kelas ya. AJK kelas bersamaan dengan 3 markah. Okey, cikgu boleh tak saya tak jadi apa-apa di sini? Tak boleh. Okey, di bahagian ekstrakurikular, okey, pastikan kamu mendapat sekurang-kurangnya 3 markah. Sekiranya tidak ada apa-apa pencapaian di ekstrakurikular, nanti dia tak jadi, dia tidak valid lah nah. Okey, dia tak boleh jadi kosong dan sebagainya. So kamu terpaksa repeat semula lah dan sebagainya macam itulah. Okey, so kamu tak boleh lah di sini mesti ada markah ya. Okey. Okey, seterusnya. Okey, di sini cikgu ingatkan kamu juga semua aktiviti yang disertai okey perlu direkodkan. Okey. Selepas ini murid-murid tingkatan 1 perlu sedar bahawa semua aktiviti kamu, contoh apa-apa pertandingan walaupun semasa PKP ini perlulah direkodkan. Di mana? Okey, di dalam buku PAJSK. Okey, boleh tulis sendiri. Okey, untuk mendapatkan markah yang setimpal lah. Okey, dan juga mesti disertakan dengan sijil penyertaan. Okey, so setiap kali kamu masuk pertandingan, foto state sekali, fotokopi sekali sijil penyertaan yang tertinggi lah. Okey, contohnya ada peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, ambil yang tertinggi sekali iaitu peringkat kebangsaan. Okey. Okey, walau bagaimanapun, okey hanya markah tertinggi. Okey, so markah yang tertinggi lah yang cikgu highlight kat situ ya. Okey, seterusnya. Okey, skor bagi elemen berdasarkan aspek core curriculum. Tadi cikgu ada sebutkan 110 tadi kan? Okey, bagi setiap unit betul? Okey, ini adalah komponen yang dikira untuk setiap unit. Contohnya cikgu bagi untuk unit kelab persatuan dikira 10% untuk jawatan. Okey, peringkat 20%. Peringkat itu apa? Peringkat itu contohnya peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Okey, komitmen
Okey, komitmen ini ini adalah penlibatan kamu bersama dengan guru dan juga rakan-rakan dalam kelab lah. Contohnya kamu baik dengan cikgu, selalu tolong cikgu, tolong rakan-rakan kamu, tolong menguruskan persatuan ataupun kelab juga menjadi komitmen di mana guru penasihat kamu akan berikan kamu komitmen tertinggi iaitu 10 markah. Okey, khidmat sumbangan. Okey, khidmat sumbangan adalah di peringkat sekolah. Okey, khidmat sumbangan ini adalah di peringkat sekolah 10 markah. Cikgu ingatkan lagi kepada murid tingkatan 1 untuk dapat khidmat sumbangan yang paling tinggi iaitu 10 markah dengan menyertai semua aktiviti peringkat sekolah. Contohnya melukis sempena hari kemerdekaan contohnya ya. Okey, layak mendapat 10 markah. Jadi selalunya memang semua murid sekolah cikgu ingatkan untuk mendapatkan markah 10 untuk khidmat sumbangan lah. Okey. Kehadiran pula 40% iaitu 12/12 perjumpaan. Okey, pastikan kamu dapat markah tertinggi jugalah ya. Pastikan kehadiran penuh. Dan juga prestasi pencapaian ini, okey, pencapaian boleh catat di situ, pencapaian ada tempat pertama hingga tempat kelima daripada daripada semua peringkat iaitu contohnya peringkat sekolah tempat pertama sehingga kelima, sehinggalah peringkat antarabangsa pun peringkat pertama sehingga peringkat kelima. Okey, jelas nah? Okey, itu adalah pencapaian. Mesti dapat tempat lah daripada 1 hingga 5. Okey, apa kepentingan aktif ketiga-tiga unit core curriculum? Okey, Kelab Persatuan Badan Beruniform Sukan Permainan ni telah disebutkan oleh Cikgu Kamila tadi. Okey, markah GPA lebih tinggi sekiranya minimum peringkat daerah bagi setiap unit. Okey, ini nanti cikgu akan sebutkan bagaimana kamu nak dapat A, tips untuk skor PAJSK dengan grade A. Okey. So kepentingannya ialah kamu akan dapat markah GPA yang tinggi lah. Okey, kerana apa kamu perlu dapat markah GPA yang tinggi? Kerana tadi cikgu sebutkan 10% markah ini adalah untuk memohon beasiswa, okey, ataupun kemasukan ke IPTA yang kamu ingini dengan kelayakan akademik yang baik lah. Bukannya dapat A untuk PAJSK tetapi akademiknya agak rendah, itu pun tidak membantulah. Okey, sebaliknya kalau dapat akademik A dengan mendapat straight A dan sebagainya, di samping dengan markah PAJSK grade A, okey, itu lebih mudah untuk kamu memohon beasiswa yang diinginilah. Okey, kalau kamu tengok di atas slide tu ada nampak tak buku ni? Ini adalah buku PAJSK. Minta maaf lah, gambar buku PAJSK agak kecil tu kat situ. So kamu boleh buka dalam buku tulis di koperasi kamu, okey, dalam bag tu. Okey, kamu tengok ni dan semak-semak sikit, selak-selak sikit buku tu. Dalam tu adalah semua penerangan tentang markah PAJSK. Okey, kamu boleh ulang kajilah buku PAJSK tu. Okey, apa-apa masalah boleh berhubung dengan Cikgu Kamila ataupun PKKO lah ya. Okey. Aktif dalam salah satu unit sahaja. Okey, kalau apa akan jadi sekiranya kamu aktif dalam salah satu unit sahaja? Okey, contohnya cikgu saya tak suka sukan. Jadi saya nak aktif kelab persatuan sahaja. Okey, apa akan jadi? Markah GPA akan menjadi sangat rendah lah. Seperti yang cikgu tunjukkan dalam sistem pemarkahan tadi. Kamu perasan tak? Ada sistem dalam markah tadi dia ada 3. So dia akan pilih 2 yang tertinggi lah. Okey. So dan lagi satu ialah kurang komunikasi lah dan kemahiran sosial yang lebih baik dengan guru dan rakan-rakan. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Okey, bagaimana nak skor A? Ini penting lah. Kerana cikgu dapati bila kamu tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, okey, ada murid-murid yang sebelum ini tingkatan 4, tingkatan 5 selalu menghubungi cikgu, bagaimana saya nak dapat A? Kerana tidak ada kesedaran di peringkat tingkatan 1. Okey, bagaimana nak dapat A? Okey, kerana cikgu telah sebutkan markahnya berbentuk GPA dan CGPA yang di bawah daripada tingkatan 1 hingga 5, maka kamu kena kekalkan, murid-murid kena kekalkan markah GPA bagi tahun semasa dan CGPA markah cumulated grade, okey, cumulated grade ni daripada tingkatan 1 dengan grade A, iaitu yang seperti disebutkan tadi 80 hingga 100, okey, sehinggalah kamu tingkatan 5. Okey, bagaimana nak buat? Yang pertama, aktif dalam ketiga-tiga unit core curriculum. Yang pertama sekali ya. Yang kedua, di setiap jawatan pastikan anda merupakan ahli aktif ataupun AJK. Yang ini penting.
Okey, kerana di jawatan ada ahli biasa. Okey, yang paling penting adalah kamu menjadi ahli aktif. Cikgu, macam mana saya nak jadi ahli aktif? Ahli aktif ialah mesti kehadiran penuh 12/12 kali dan juga komitmen yang baik. Satu lagi ialah pencapaian kamulah. Okey? Okey, ataupun AJK. Yang paling baik kamu menjadi ahli aktif ataupun AJK. Yang kedua, okey, peringkat di setiap unit pastikan peringkat pertandingan adalah peringkat daerah. Okey, minimum bagi setiap unit, contohnya kelab persatuan, kamu memasuki pertandingan minimum adalah peringkat daerah. So contohnya sukan permainan peringkat daerah, kelab persatuan peringkat daerah, dan lagi satu ialah badan beruniform pun peringkat daerah. Okey. Yang keempat, pastikan di bahagian pencapaian kamu mendapat tempat. Okey, sama ada nombor 1 Johan sehinggalah pula silap. Tempat kelima sehinggalah tempat nombor 1 ya, Johan. Betul tak? Okey, so mesti ada tempat tu lah, ada 5 tempat, pastikan kamu salah satu. Okey. Dan yang kelima, kehadiran mestilah penuh. Okey, kalau cikgu tengok sebelum ini murid-murid perlulah memastikan kehadiran penuh. Cikgu mungkin ada masalah di sebalik guru penasihat. Kamu boleh berjumpa dengan guru penasihat dan menunjuk dan mendapatkan tanda tangan. Okey, tanda tangan daripada guru penasihat tentang kehadiran kamu. Okey, jadi pastikan setiap kehadiran kamu bersama dengan tanda tangan guru penasihat. Okey, ini contoh slip keputusan PAJSK. Setiap tahun kamu akan mendapat slip keputusan PAJSK. Ini contoh bagi murid yang mendapat A lah. Okey, ini adalah tingkatan 1. Okey, murid yang mendapat A seperti yang cikgu sebut tadi, jawatan dia. Cuba tengok. Okey, ahlinya ahli aktif untuk sukan permainan, kelab persatuan, AJK, manakala badan beruniform adalah ahli aktif. Okey. Okey, tengok yang kedua pula, peringkat daerah. Peringkatnya bukan saya yang pertama. Yang contoh murid A, okey, cuba tengok pula di peringkat. Okey, untuk sukan permainan dia ada yang terendahnya adalah daerah. Kelab persatuan pula dia kebangsaan. Okey, murid ini mendapat badan beruniform pula, peringkatnya adalah negeri. Okey, ini tak boleh sekolah saja. Kita tengok yang sekolah saja dia dapat apa. Okey. Komitmen seperti yang dinyatakan tadi, khidmat sumbangan adalah peringkat sekolah sahaja, pastikan kamu dapat A, dapat 10 markah. Manakala kehadiran murid ini 12, 12 dan 12. Okey, di mana jumlah skornya? Jumlah skornya adalah di bawah ini. Okey, kamu tengok seperti penilaian markah dan akhirnya dia mendapat 10% grade 8.07. 8.7 ini daripada 10 markah aspek co-curriculum yang dinilai. Okey? Okey, ini untuk murid A. Okey, cuba tengok murid yang mendapat markah B pula. Okey, murid yang mendapat markah B, perbezaannya dia merupakan ahli aktif untuk ketiga-tiga kelab unit. Peringkatnya pula, okey, perbezaannya di bahagian peringkat pula dia hanya sekolah sahaja bagi setiap unit. Okey, nampak tak jelas tak? Berbezanya satu yang A tadi dia dapat peringkat tertinggi semua daerah, manakala yang B ini dia hanya peringkat sekolah. Okey. Yang lain tu komitmen mesti 10 markah, khidmat sumbangan pun 10 markah. Okey, kehadiran pun mesti penuh dan tahap pencapaian di sini, cikgu lupa nak sebut tadi, tahap pencapaian dia ada tempat. Okey, murid A tadi ada tempat yang tinggi lah. Okey, dan murid yang dapat B ni pun mesti ada tempat daripada nombor 1 sehingga nombor 5. Okey. Apa jadi dan markahnya adalah 6.76. Ini agak sedih jugalah sebabnya dia dapat markahnya B rendah, bukannya B atas. B atas adalah 70 ke atas. Okey, dan yang terakhir, bagaimana dengan murid yang mendapat C? Okey, murid yang mendapat C jawatannya adalah ahli biasa. Mungkin kehadirannya rendah ya. Kurang daripada 6 perjumpaan. Okey. Dan peringkat sekolah sahaja. Okey, komitmen ada yang 10, ada yang 8, ada yang 9. Okey, khidmat sumbangan pun tidak cukup, contoh 8 ataupun 9. Kehadiran ada yang penuh dan tengok kelab persatuan dia ada yang 11 lah. Okey, manakala tahap pencapaian kamu boleh tengok di kotak yang terakhir tu, tahap pencapaian kosong. Maksudnya tidak ada tempat daripada nombor 1 pun tidak ada, nombor 2 pun tidak ada, 3 dan 4, 5 pun tidak ada. Okey, dan mendapat 5.94. Ini dia dapat tinggi lah juga, 5.94. Okey, mungkin akan jadi lebih rendah ya. Sekiranya dia bukan ahli aktif
ataupun markah di bahagian khidmat sumbangan ataupun kehadirannya kurang daripada 6. Okey. Itu adalah tips untuk mendapat keputusan ataupun markah PAJSK yang baiklah. Okey. Ini adalah maklumat tambahan untuk murid-murid tingkatan 1. Okey. Cikgu ingatkan kamu sebarang penyertaan ataupun pertandingan yang kamu sertai, contohnya ada yang hendak masuk pertandingan secara online ya, sendiri. Okey, dia tengok di mana-mana, okey, kamu tengok di mana-mana dan kamu lihat dan kamu ingin masuk. Okey, pastikan penyertaan ataupun pertandingan itu mempunyai surat edaran daripada KPM. Okey. Macam mana surat itu ada letterhead daripada Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Okey, KPM, Kementerian Pelajaran, minta maaf ya. Okey, pastikan pihak penganjur mempunyai surat kelulusan KPM lah. Okey, ini yang penting. Kerana sekiranya tidak mempunyai surat edaran ataupun mempunyai surat kelulusan KPM, okey, penyertaan atau pertandingan kamu hanya dikira peringkat sekolah sahaja. Okey, kamu tidak boleh meminta ia dinilai untuk peringkat antarabangsa ataupun kebangsaan dan sebagainya lah. Okey, jadi cikgu nasihatkan kamu sekiranya kamu tidak pasti ataupun tiada surat rasmi daripada KPM, okey, murid-murid ataupun waris perlulah merujuk kepada PKCO, okey, ataupun SU Core Curriculum iaitu Puan Kamila untuk menyertai sebarang pertandingan lah. Okey, ataupun boleh berjumpa dengan cikgu untuk maklumkan ataupun boleh inilah merujuk kepada cikgu juga. Okey. Sebarang pertanyaan berkenaan PAJSK ini dari semasa ke semasa boleh merujuk kepada Cikgu Marni ataupun Puan Kamila ataupun PK Core Curriculum dan juga guru-guru penasihat unit-unit kelab dan persatuan lah. Okey. Setakat itu saja daripada Cikgu. Terima kasih. Okay, Cikgu serahkan kembali kepada pengacara majlis iaitu Puan Nur El-Hidayah binti Ilyas. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Kamila dan Cikgu Marni di atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya untuk slot yang ketiga, majlis mempersilakan Cikgu Hasmi bin Mustafa, penyelaras data co-curriculum untuk meneruskan sesi taklimat berkaitan pendaftaran atas talian iaitu online bagi unit co-curriculum. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, berjumpa kita sekali lagi. Tadi taklimat ASK, sekarang ni taklimat co-curriculum berkenaan dengan pendaftaran secara online yang akan diadakan selepas sahaja tamatnya taklimat pada hari ini. Okey, sebelum tu perlu diingatkan kat sini bahawa setiap pendaftaran yang akan dibuat nanti perlukan line internet yang stabil, iaitu mobile data ataupun wifi yang stabil supaya pendaftaran kamu berjalan dengan lancar. Sebab bila kita buka sistem secara online akan traffic jam, orang kata kan. Jadi kat sini siapa yang dia punya mobile data kuat kemungkinan akan berjaya menembusi talian di mana pendaftaran akan berlaku secara lancar. Dan yang kedua, kamu kena pastikan kamu mempunyai email address. Okey, email address yang kamu ingat password dia. Kalau kamu sekadar tahu email address tapi kamu tak ingat password dia, tak boleh juga nak buat pendaftaran secara online. Jadi saya ulang lagi sekali, pastikan kamu ingat password email kamu untuk kamu melakukan pendaftaran secara dalam talian untuk pendaftaran co-curriculum. Dan yang ketiga, pastikan kamu ada peranti iaitu desktop, komputer ataupun handphone untuk membuat pendaftaran secara online. Pastikan kamu ada peranti. Kalau kamu ada email, kamu ada password tapi kamu tiada peranti,
tak boleh juga melakukan pendaftaran secara online. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada PowerPoint yang saya telah sediakan untuk pendaftaran secara online. Kita tengok manual pendaftaran co-curriculum secara online. Okey. Pendaftaran co-curriculum merangkumi 3 bahagian, okey, 3 bahagian walaupun kamu akan tengok banyak di situ. Yang pertama, badan beruniform. Gagap pula kali ni. Okey, di mana badan beruniform, okey, setiap unit limit, dia ada limit lah. Dia ada limit 22 orang sahaja. Selebihnya secara automatically sistem akan tenang untuk kamu daftar unit yang lain. Okey? Maksudnya kamu kena cepat, orang kata first come first serve. Okey, siapa cepat, dia dulu. Jadi itu saya kata. Jadi setiap unit dia ada limit 22 sahaja. Untuk tingkatan 1, 22 orang sahaja untuk pengangkap, 22 orang sahaja untuk kadet polis dan seterusnya untuk pelajar ragam. Jadi dia ada limit dia. Jadi siapa cepat dia akan dapatlah. Siapa lambat kamu terpaksa pilih unit lain yang kamu rasakan perlulah untuk kamu. Kemudian untuk persatuan akademik dan kelab hobi, untuk persatuan akademik dan kelab hobi dia ada limit dia sebab kamu tengok pecahan dia banyak. Sebab persatuan akademik dan kelab hobi kita cantum sekali, maksudnya setiap murid pilih satu saja. Walaupun kamu nampak di situ ada 2 persatuan akademik, kelab hobi, tapi kamu kena tengok kat tengah-tengah tu ada alias atau. Okey, atau. Maksudnya kalau kamu dah pilih bahasa Melayu, kamu tidak boleh pilih usahawan muda. Sebab dia dalam satu senarai. Okey, dia dalam satu senarai. Maksudnya sekarang ni pilih salah satu daripada persatuan akademik atau kelab hobi untuk didaftarkan secara online. Okey? Jadi limit dia adalah 15 sahaja untuk setiap unit tu. Untuk setiap unit tu, untuk persatuan akademik dan kelab hobi, limit dia hanyalah 15 orang sahaja. Okey, siapa cepat dia dapat. Okey, dan yang terakhir kelab sukan dan permainan. Okey, kelab sukan dan permainan kat sini telah diterangkan secara terperinci oleh penolong kanan co-curriculum. Jadi kat sini ada senarai dia. Jadi limit untuk pendaftaran untuk kelab sukan dan permainan adalah 18 orang untuk setiap unit, untuk setiap kelab. Kamu jelas kan? Jelas kan? Jadi kena cepat. Jadi saya akan buka nanti link, saya akan share link nanti, cepat-cepatlah kamu masuk. Okey, lambat pilihlah yang mana reda, kata reda lah, yang mana yang belum diisi, reda lah terima yang tu. Okey. Okey, syarat pendaftaran. Okey, syarat pendaftaran. Okey, badan beruniform, pilih satu. Tapi kamu kena ingat, walaupun pilih satu, untuk pelajar lelaki dilarang untuk memilih pandu puteri dan puteri Islam. Okey, pandu puteri dan puteri Islam tidak boleh dipilih oleh kalau status dia lelaki lah. Okey, status dia lelaki, dia hanya boleh memilih selain daripada pandu puteri ataupun puteri Islam. Okey, jadi pilih satu saja. Untuk persatuan akademik dan kelab hobi, pilih satu saja. Untuk kelab dan permainan, pilih satu. Okey, kemudian saya ulang lagi sekali, login mesti menggunakan email sendiri dan ingat, pastikan kamu mengingati dia punya password. Kemudian seorang murid hanya satu pendaftaran sahaja. Boleh, tapi satu je lah. Okey. Okey. Seorang murid hanya satu pendaftaran saja. Kalau kamu ada email, 5 kali kamu buat pendaftaran 5 kali, automatik kamu akan jadi last terakhir. Dalam list tu kamu akan yang terakhir. Maksudnya kalau kamu berjaya mengisi pengakap, pilihan kamu pengakap, tapi disebabkan nama kamu ada 5 di situ, kami akan letakkan kamu pada list yang terakhir. Maksudnya kami akan bagi priority, orang kata apa nama? Keutamaan kepada pelajar yang tulus, jujur, di mana dia daftar satu email untuk sekali pendaftaran. Kalau ada 5 email, 5 kali kamu daftar, kamu akan jadi list yang terakhir. Kamu tak jujur kepada diri kamu sendiri.
Okey, pendaftaran untuk setiap unit adalah terhad. Saya dah cerita tadi limit dia. Jika sesuatu unit kelab itu sudah penuh, murid perlu memilih unit ataupun kelab yang lain. Pendaftaran adalah muktamad. Okey. Okey, ini kaedah pendaftaran. Setelah link dikongsikan kepada kamu, setelah link di-sharekan kepada kamu, kamu akan klik link tersebut. Link tu saya tak bagi lagi. Okey. Kalau saya bagi sekarang juga kamu isi. Okey. Jadi bila saya dah share link tersebut, kamu akan klik link tersebut, dia akan keluar paparan ni. Jadi yang pertama sekali sistem akan minta kamu memasukkan email address. Okey, paparan ini akan meminta anda supaya memasukkan email. Okey, seterusnya paparan yang kedua akan keluar macam inilah, kamu masukkan email address kamu yang sah, yang kamu ingat dia punya password. Okey, nak selamat lepas ni daftar siap-siap Gmail. Gmail dia cepat sikit banding hak lain. Okey, lalu kamu daftar Gmail, senang-senang je kamu masuk. Okey, kalau daftar yang lain dia ada tanya macam-macam, password invalid lah, password tu tak selamat lah. Kalau kamu guna Gmail, senang-senang aja. Okey, ni dia punya key dia. Okey. Okay, next. Okay, password. Tu saya kata tadi, pastikan kamu ingat password. Okay, pastikan kamu ingat password. Tak ingat password, tak boleh masuk. Okay, bila dah berjaya masuk, paparan akan meminta untuk kamu menulis nama dan pastikan kamu type nama menggunakan huruf besar. Menaikkan nama menggunakan huruf besar. Okey, kemudian pilih kelas kamu sekarang ni. Pilih kelas kamu, tingkatan 1A apa? 1A sebab ada list, klik aja 1A 6, klik 1A 6. Okey. Ingatlah, bila pastikan kamu yang require tu kamu kena isi. Kalau kamu tak isi, kamu tak boleh submit lah. Pastikan semua field kamu kena isi, baru kamu boleh submit. Okey, langkah yang ke-6, masukkan nombor kad pengenalan anda tanpa ruang kosong seperti contoh. Okey, jangan ada sengkang, jangan ada jarak. Okey, jangan ada sengkang, jangan ada jarak. Pastikan terus saja tulis IC kamu. Contoh yang saya berikan tu kan. Okey, tu contoh nombor IC tanpa sengkang. Ikut contoh tu. Okey, kemudian langkah yang ke-7, pilih unit uniform. Jika sudah penuh, sila pilih unit uniform yang lain. Dan ini cepat-cepat. Kalau kamu klik, maksudnya kalau kalau unit itu dah penuh, dia akan maklumkan unit itu dah penuh. Tak boleh nak tekan. Kamu kena tekan unit yang lain. Okey, ini pun sama juga. Yang ini adalah pilih untuk kelab akademik atau kelab hobi. Sama juga, jika dah penuh, sila pilih unit yang lain. Kemudian bola sepak, ini adalah langkah yang ke-9, pilih kelab sukan ataupun permainan. Jika sudah penuh, sama juga sila pilih unit yang lain. Cuma seperti yang PK co-curriculum maklumkan tadi, pelajar lelaki dilarang memilih bola jaring dan pelajar perempuan dilarang memilih bola sepak. Okay, ingat, jangan silap klik. Fatimah, bola sepak, itu silap lah tu. Okey. Langkah yang ke-10, this is required question. Bermaksud mesti diisi. Kalau tak isi, tak boleh submit. Ingat, kalau kamu tak isi mana-mana form, kamu tak boleh nak submit. Okey, langkah yang ke-11. Akhir sekali, jika anda berpuas hati, sila tekan butang submit. Okey, cek lagi sekali, pastikan semua ruang telah diisi. Kemudian, jika kamu berpuas hati, kamu boleh tekan butang submit. Okay, link saya tak share sekarang, saya akan share nanti sebab bila dah bersedia mungkin dalam pukul 9 malam itu sebab semua orang dah ready dengan email dia, dengan sistem dia. Kemudian pelajar yang tak sempat melihat, dia akan lihat recording. Bila dah settle semua, pukul 9 malam ni sharp, 9.00 saya akan share link. Okay, kamu tunggu pukul 9 malam ni. Itu sahaja daripada saya. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh ditanya dekat meeting details dekat chat room tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum dan selamat
petang. Terima kasih Cikgu Hasni bin Mustafa di atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Inilah okey. Segala persoalan yang telah disoal. Deadline tak kita. Deadline tak kita. Okey. Sekejap ya. Deadline bila? Okey. Segala persoalan berkaitan dengan co-curriculum yang telah diajukan dalam ruangan chat telah diambil maklum oleh ahli-ahli panel dan akan diberi maklum balas dalam grup Telegram selepas ini. Jadi sekarang saya serahkan kepada penolong kanan co-curriculum Cikgu Zanurin bin Muhammad Safar untuk penutupan. Cikgu. Dipersilakan Cikgu Zanurin. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Al-Hidayah. Jadi untuk mula mendaftar, tadi Cikgu Hasni ada sebut akan bermula pukul 9 malam ini. Tetapi memandangkan ramai murid tingkatan 1 yang tidak dapat masuk Google Meet untuk taklimat kita pada petang ini, pihak sekolah akan memaklumkan kepada semua murid tingkatan 1 bilakah pendaftaran secara online ini akan dapat dilaksanakan. Sebab kita perlu adil kepada semua murid, terutamanya yang tidak dapat join kita pada hari ini. Jadi pihak sekolah kita akan pastikan dahulu rakan-rakan anda yang tak dapat join pada petang ini, mereka telah faham, mereka pun telah bersedia untuk pendaftaran secara online. InsyaAllah kita akan maklumkan tarikh berkenaan dalam grup Telegram semua kelas tingkatan 1 dan juga di Badlishah News. Tingkatan 1 dan juga di semua kelas sebenarnya. Sebab terdapat juga murid-murid baharu tingkatan 2 hingga tingkatan 5 yang baharu masuk ke SMK Sultan Badlishah. Jadi seterusnya kita pun sebenarnya telah lewat, jam pun dah menghampiri pukul 4. Soalan-soalan yang dikemukakan dalam chat box tadi kami dah lihat, tapi memandangkan masa yang suntuk, kita akan terus menjawab kemudian. Dan saya juga dimaklumkan bahawa Cikgu Kamila, Cikgu Marni juga telah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Dan sekiranya masih ada soalan, kita akan soalan-soalan itu jika ada boleh dikemukakan dalam grup kelas. Sebagai penutup, anak-anak sekalian, seperti yang diterangkan pada petang ini, yang pertama, pastikan aktif dalam co-curriculum setiap tahun, bukan sahaja tingkatan 1 tetapi tingkatan 2, 3, 4 dan 5. Cuba capai prestasi yang cemerlang dalam ketiga-tiga bidang. Dan jika terdapat sebarang masalah tentang pendaftaran nanti, tidak perlu risau, kita akan cuba selesaikan apa juga masalah yang anda hadapi. Jadi seperti yang disebut oleh pengetua tadi, a legacy par excellence, kita di SMK Sultan Badlishah akan teruskan kecemerlangan
dan kecemerlangan yang dicapai oleh anak-anak SMK Sultan Badli Shah adalah suatu yang kita harapkan. Okey, dengan itu sekian sahaja buat kali ini. Kita akan berjumpa lagi sama ada secara bersemuka atau secara maya, okey, untuk sesi co-curriculum. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah sertai Google Meet ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan tamatnya ketiga-tiga slot sebentar tadi, maka berakhirlah sudah sesi taklimat co-curriculum kita pada petang ini. Cikgu. Ingin cikgu tegaskan di sini bahawa pastikan anak-anak aktif dalam co-curriculum setiap tahun supaya capai prestasi yang cemerlang dalam ketiga-tiga bidang. Dan jika terdapat sebarang masalah tentang pendaftaran unit co-curriculum, jangan panik, boleh terus berhubung dengan Cikgu Kamila atau Cikgu Marni ataupun Cikgu Hasni. Dengan ini, majlis memohon kemaafan atas segala keterlanjuran, kepincangan dan kehilafan sepanjang sesi Google Meet ini berlangsung. Sekian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu.